Globalisasi ekonomi menjadikan proses yang dulunya merupakan sistem peraturan buruh yang tersegmentasi secara nasional takluk pada meningkatnya persaingan antarabangsa. Menurut ramai sarjana, ini menyebabkan pengikisan sistem peraturan buruh tradisional yang biasanya dirangka oleh peraturan institusi negara bangsa. Hujah di sini adalah bahawa sistem hubungan industri secara sejarah telah terikat dalam konteks pengaturan nasional tiga pihak yang dirundingkan oleh para aktor yang terlibat dalam hubungan yang berterusan antara satu sama lain. Umpamanya, Amerika Syarikat mengambil peranan utama dalam proses penyaterikatan ekonomi ini. Ia mempunyai pusat-pusat di Amerika Syarikat. Bermula pada pertengahan tahun 1970-an, penggantian ekonomi pasaran menyebabkan kehancuran industri nasional dan pergerakan buruh ketika modal industri Amerika Syarikat lari ke negara-negara yang memberi pulangan yang lebih tinggi. Selain pepatah umum bahawa pengantarbangsaan ekonomi sebenarnya telah berlaku, satu lagi anggapan yang dikongsi bersama menunjukkan kelemahan struktur kuasa tawar-menawar pekerja dan wakil kolektif mereka dalam rundingan dengan pihak pengurusan. Melalui pembangunan yang dapat disebut pasaran global untuk buruh, bahagian penawaran iaitu pekerja ditekan untuk merendahkan harapan pertukaran mereka. Adalah rumlah bahawa dalam 30 tahun kebelakangan ini, transnasionalisasi pengeluaran dari utara global ke selatan global telah memainkan peranan besar dalam mengalihkan kuasa dari pekerja ke majikan. Proses globalisasi telah menghasilkan tekanan ke bawah terhadap piawaian buruh yang tidak dapat diatasi oleh undang-undang buruh nasional atau institusi antarabangsa seperti Organisasi Buruh Antarabangsa ataupun ILO. Walaupun corak korporat tradisional nampaknya tidak dapat dipindahkan secara tegar ke peringkat supranasional, ia adalah mustahil untuk menganggap bahawa tidak ada konsep peraturan buruh untuk mengatasi dampak liberalisasi pasaran. Oleh itu, Kesatuan Sekerja dan organisasi masyarakat sivil lainnya telah mendorong pendekatan baharu untuk mengatur piawaian buruh, menciptakan tekanan untuk munculnya bentuk peraturan hak buruh transnasional yang baharu. Walaupun langkah-langkah yang disebabkan oleh pengurusan sering diarahkan untuk melemahkan daya tawar-menawar pekerja melalui pengenalan unsur-unsur kompetitif dalam koordinasi rentas sempadan dasar buruh. Strategi perwakilan pekerja sangat berbeza dan kadang-kadang bertentangan. Sementara itu, beberapa badan perwakilan pekerja Kesatuan Sekerja dan syarikat berkonsentrasi pada mempertahankan pekerjaan dan mencegah penyumburan luar, sementara yang lain secara proaktif memperjuangkan proses penyusunan semula yang lestari dan dapat diterima secara sosial. Melihat landscape peraturan buruh rentas sempadan yang lebih luas, pelbagai bentuk langkah pengawal seliaan tersebut dapat dikenapasti. Pelbagai dan skop ukuran yang berbeza serta inisiatif mengatur keadaan dan hubungan kerja, pekerjaan dan penglibatan pada tingkat transnasional
dapat diidentifikasi yang mana telah diperkenalkan oleh berbagai aktor kolektif yang terlibat. Selain organisasi antarabangsa seperti ILO dan Persatuan Pekerja dan Majikan Global, Majlis Kerja Eropah muncul untuk menyeraraskan langkah-langkah perwakilan pekerja menjangkaui peringkat kedai dan nasional. Untuk memahami watak dinamik mereka yang membezakannya dengan corak klasik perundingan nasional, tiga pihak, video 7.3 menyampaikan hujah mengenai rangkaian struktur peraturan buruh transnasional dengan berdasarkan contoh langkah-langkah khas yang digunakan dalam rentas sempadan peraturan buruh, International Framework Agreement ataupun perjanjian kerangka antarabangsa,